warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, marilah kita buka kelas kita pada pagi ini dengan bacaan umul kitab yang kita niatkan agar Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pahala bacaannya kepada roh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, sahabat-sahabat baginda, para tabi'in, para awliya, para syuhada, para ulama, seluruh masyayikh dan guru-guru kita, muslimin muslimat seluruhnya, dan khususnya kepada pengarang kitab yang kita baca ini, Imam Muhammad bin Muhammad Abi Hamid Al-Ghazali At-Tusi rahimahullahu ta'ala. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن نصره ووالاه. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاهي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti mana kebiasaan kita pada hujung minggu, nama pun Pondok Hujung Minggu. Maka pada hujung minggu kita ada kelas untuk kita bicarakan pada hari ini dua tajuk, iaitu kelas tauhid dan juga tasawuf. Kita mulakan dengan kelas tasawuf kita dengan membicarakan kitab Minhajul Abidin karangan Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Baik, sebagaimana semua kita maklum bahawa baru-baru ni sahabat kita almarhum Zahari, saudara Zahari kita, salah seorang ahli kita yang bersama-sama dengan kita setelah sekian lama, saya masih lagi terbayang-bayang wajah dia duduk depan ni, Masya Allah. Dan dia orang yang paling aktif menanya saya. Sebab tu dia punya kenangan tu sangat kuat dengan saya lah. So dia telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari yang sangat mulia, iaitu Sayyidul Ayyam, pada hari Jumaat, yang mana kita tahu hadis Rasulullah menceritakan barang siapa yang Allah Ta'ala ambil dia pada hari Jumaat, maka dia diselamatkan daripada fitnah kubur. Fitnah kubur ni tuan-tuan, Masya Allah, hebat. Semua orang kena fitnah kubur, himpitan kubur, bergantung kepada sejauh mana kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tak boleh lari. Himpitan kubur ni tak kiralah dia baik macam mana, hebat macam mana, kecil ke besar ke. Artinya kubur bila kita masuk, dia akan memeluk kita. Kan kita ni daripada tanah. Tanah tu kan ibu kita. Ibu, bila anak dia kembali, sudah tentulah dia nak memeluk anaknya. Tinggal lagi pelukan ibu tu kepada anak yang soleh ataupun kepada anak yang taleh. Ya, jadi tuan-tuan, oleh kerana sahabat kita ni Allah Ta'ala uji dia dengan pelbagai ujian, dan dia Allah Ta'ala ambil pada sebaik-baik hari, iaitu hari Jumaat, yang mana kita rasa syukur pada Allah kerana kita memiliki sahabat-sahabat yang bagi saya sangat
baik akhlaknya, sangat taat dan soleh orangnya, mudah-mudahan kita akan dihimpunkan kembali di hari kiamat kelak, ya, pada masa kita dibangkitkan oleh Allah. Sebenarnya tuan-tuan, kalau kita balik ke alam barzah, kita dah jumpa dah, ya. Sebab barzah ni sebenarnya kampung kita. Balik, kita akan jumpa. Dia akan bertanya itu, bertanya ni, ya. Jadi tinggal masa dan ketika lah. Kita ni tetap juga akan menempuh, cuma masa lah. Ada yang pergi dulu, ada yang perginya kemudian. Jadi untuk sahabat kita yang kita kasihi, almarhum Encik Zahari, marilah sama-sama kita bacakan Al-Fatihah untuk beliau. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita sambung muka surat 405 daripada kitab yang kita baca ini. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka futuh. Futuh ni maksudnya Allah Taala buka hati kita, minda kita untuk kita menerima limpahan ilmu dengan kefahaman. Setelah kita faham, kita mengerti akan ilmu yang dibicarakan, baru boleh kita amalkan, ya, baru boleh kita amalkan. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala membukakan futuhnya kepada kita. Baik, apa kata musannif? Kita ambil muka surat 405 dalam masalah ujub, ya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Dalam masalah ujub ini, manusia terbahagi kepada 3 golongan. Apa maksud ujub? Ujub datang daripada perkataan ajaba. Dia merasa heran. Ujub ajib. Ajaba, ya, ain jim ba, ujubun. Kalau terjemahannya, ta'ajjaba bi nafsihi. Dia merasa hairan dengan dirinya. Masa hairan ni macam mana? Dia rasa dialah baik, dia rasa dialah warak, dia rasa dialah segala-galanya. Itu maksud ujub, merasa baik, merasa heran dengan dirinya. Baik. Dalam masalah ujub ini, Imam Ghazali dalam kitabnya ini dia memecahkan, ya, ujub itu kepada 3 bahagian ataupun 3 golongan. Pertama, ujub untuk selamanya. Sekalipun dia menyadari adanya kurniaan Allah, namun dia tetap bersifat ujub, iaitu golongan Mu'tazilah dan Qadariyah, yang mana mereka ini tidak memandang Allah. Menurut pendapat mereka, segala perbuatan merupakan inisiatif serta ciptaan sendiri dan bukan daripada Allah. Ini tuan-tuan, kalau kita tak belajar tauhid, iktikad kita jatuh pada iktikad Mu'tazilah dan Qadariyah, yang mana kita tahu orang-orang yang berpegang dengan faham Qadariyah ataupun faham Mu'tazilah, mereka ini mengiktikadkan af'alul ibad, perbuatan hamba adalah datangnya daripada perbuatan diri kita sendiri tanpa ada campur tangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Taala ciptakan manusia dan Allah Taala beri kebebasan kepada manusia untuk melakukan apa yang dikehendakinya tanpa ada campur tangan Allah. Ini pegang Qadariyah, ini pegang ataupun fahaman Mu'tazilah. Sebab itulah mereka ini terkena dengan ujub selamanya. Terkena dengan penyakit ujub selamanya. Kerana apa? Golongan Mu'tazilah dan Qadariyah yang mana mereka ini tidak memandang Allah, kerana dia tidak mengiktikadkan apa perbuatan ataupun segala apa yang ada atas alam ini Allah Ta'ala hanya menciptakannya. Terpulanglah kepada orang itu untuk menentukan dirinya. Allah Ta'ala tak campur tangan dah. Ya, Allah Ta'ala
tak campur tangan, dah pandai-pandai lah dia, ya. Kalau dia buat baik, baiklah. Kalau dia buat jahat, jahatlah. Artinya pilihan itu 100% atas dirinya, tanpa ada campur tangan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau gitu tak payahlah beriman dengan qada baik dan qada buruk, ya. Allah Ta'ala lah yang menciptakan qada baik dan qada buruk. Ada qada baik, qada buruk, ya. Jadi artinya segala sesuatu tidak lepas daripada Allah. Itulah tanda-tanda kesempurnaan Allah. Allah Ta'ala ini maha sempurna. Tuan-tuan, dari segi logik kita memikirkan, mana boleh sesuatu itu ada tanpa yang mengadakannya? Betul tak? Tak kira lah, dalam alam ini asalnya tiada. Yang ada hanyalah zat Allah, ya, zatul buht, semata-mata zat. Kemudian Allah Ta'ala ciptakan alam ini serta isinya dan segala-galanya. Tiba-tiba dia mengaku, boleh kita mengaku tak ada campur tangan Allah, hanya kita semata-mata. Tak logik. Allah Ta'ala beritahu kita dalam Al-Quran apa? Allah Ta'ala beritahu, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kamu dan juga perbuatan kamu. Artinya perbuatan kita dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah beza, kita ada al-kasbu wal ikhtiyar, usaha dan ikhtiar. Kita ada pilihan, kita boleh berusaha. Namun al-kasbu wal ikhtiyar, usaha dan ikhtiar kita itu juga datangnya daripada Allah. Kita kena mengiktikadkan bahawa walaupun kita diberi pilihan, kita dapat menggerak pilihan kita, gerak kita, usaha kita juga datang daripada Allah, bukan tanpa kaitan dengan Allah. Yang ni Qadariyah Mu'tazilah tak ada. Orang hamba tu dialah semata-mata, Allah Ta'ala tak campur tangan lagi. Kan beza antara kita dan juga Mu'tazilah dengan. Sebab itulah mereka ini termasuk dalam golongan ujub untuk selama-lamanya. Dia tak rasa pun yang Allah Ta'ala bagi dia kekuatan untuk dia melakukan ibadah, untuk dia buat kebajikan, untuk dia melakukan setiap dia tak rasa pun. Contohnya kita dapat datang ke kelas ni, dia tak rasa pun dia dapat datang ke kelas ni kerana kurnia Allah kepadanya. Dia rasa dia datang ke kelas ni kerana memang aku pagi ni, memang kehendak aku, kekuatan aku, kerana akulah. Itu dia merasa keakuan. Bila dia rasa macam tu, tanpa dia nampak rahmat dan kurnia Allah kepada dirinya, ini adalah orang yang bermasalah, ya. Kita ramai yang terkena, ya. Kalau kita tak belajar, kita akan terkena dengan fahaman Qadariyah dan Mu'tazilah ini, ya. Jadi berhati-hati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dari berfaham dengan Qadariyah ataupun faham Mu'tazilah ini. Kerana kalau mengikut Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali, inilah orang yang ditimpa dengan penyakit ujub selama-lamanya. Pasal apa? Dia dah mengiktikadkan tak ada campur tangan Allah dalam kehidupannya. Allah Ta'ala hanya mencipta saja. Lepas tu Allah Ta'ala biarkan ikut kita lah nak buat guana-guana, ya. Bahaya pegangan ini. Bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita ada usaha dan ikhtiar, ya. Namun usaha dan ikhtiar kita pun tidak lepas daripada apa? Qada dan qadar. Pada apa? Kehendak Allah. Pada apa? Pada ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kudrat dan iradat Allah, ya. Nampak di situ. Bila kita nampak di situ datang daripada kudrat dan iradatnya Allah, qada dan qadanya Allah, maka selamatlah kita. Kenapa? Kita kaitkan bahawa apa yang ada berlaku pada kita ni tak lepas daripada kehendak Allah, tak lepas daripada kekuasaan Allah. Kehendak Allah tu namanya qada Allah ataupun qadar. Mengikut inilah kalau kita dah belajar dulu, ya. Qadariyah kita dah belajar dulu apa beza antara Imam Abu Mansur Al-Maturidi dan Imam Abu Hasan Al-Ash'ari, ya. Itu dari segi beza istilah sahaja, ya. Kalau Imam Abu Mansur Al-Maturidi, dia mendahulukan qadar daripada qada, manakala Imam Abu Hasan Al-Ash'ari mendahulukan qada. Maksudnya qada itu ketentuan, ketetapan, manakala qada itu kalau itu qadar, ya. Kalau Imam Abu Mansur Al-Maturidi, Imam Abu Hasan Al-Ash'ari, dia kata itu adalah
qada. Dia beza gitu je dari segi istilah saja. Ya, dari segi istilah saja. Tak apa. Yang pentingnya kita faham bahawa mestilah ada ketetapan. Allah Ta'ala menentukan. Bila dia menentukan, apa maksudnya itu? Itu kehendak Allah. Itu adalah kehendak Allah Ta'ala, berkehendak semenjak daripada azali lagi. Dan kehendak Allah itu tidak boleh lepas daripada ilmunya Allah. Kehendak Allah dengan ilmu Allah dia sekali. Sebab tu dia tak boleh salah benda yang Allah Ta'ala cipta atas dunia ni, tidak akan laku kesalahan sebab dia dengan ilmunya. Dia tajalli ilmu dia ni lah. Ini tajalli kehendak dia yang dahulu lah. Kan kita memandang tak lepas daripada Allah, bukan kita semata-mata. Nampak? Bila kita rasa kitalah yang buat, kitalah itu namanya ananiyah, keakuan. Inilah pandangan. Inilah yang akan menyebabkan seseorang itu ditimpa oleh penyakit ujub. Sebab dia berlepas daripada memandang bahawa itu telah diketetapkan oleh kehendak Allah, ilmu Allah, dan bila mana benda tu berlaku, execution. Kalau orang sekarang, bahasa sekarang lah, execute ni maksudnya pelaksanaan kepada apa yang Allah Ta'ala putuskan daripada kehendaknya dan ilmunya. Jadi bila dia execute, benda tu berlaku, maka bergeraklah kita, berkata-katalah kita, hadirlah tuan-tuan dan perempuan ke. Nampak? Tak terlepas sedikit pun daripada ilmu Allah, kehendak Allah, kudrat Allah. Siapa yang menggerakkan kita? Tidak akan menaik, menurun. Itu semua kudrat Allah. Nampak semua ni? Semua kudrat Allah. Tajalli daripada, apa maksud kudrat? Kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita nampak, kita boleh relate, selamat orang tu daripada ujub. Sebab itu Qadariyah, Mu'tazilah tak selamat. Mereka ini terkena ujub yang selama-lamanya. Disebabkan apa? I'tiqad mereka. Disebabkan i'tiqad mereka. Boleh faham? Boleh? Kalau boleh faham, alhamdulillah lah. Ya. Kita sambung lagi, yang mana mereka ini tidak memandang Allah, tidak memandang Allah sebagaimana yang saya terangkan kepada tuan-tuan dan perempuan tadi. Menurut pendapat mereka, segala perbuatan merupakan inisiatif serta ciptaan sendiri dan bukan daripada Allah. Dia kata Allah tak masuk campur pun atas perbuatan hamba ni. Kita lah, semata-mata kita. Kalau kita malas-malas lah. Kalau kita rajin-rajin lah. Kalau kita nak miskin-miskin lah. Kalau kita nak kaya-kaya lah. Allah Ta'ala tak campur pun. Kalau kita makan ubat, kalau awak sakit makan ubat mesti baik lah. Ubat yang menyembuhkan, ya. Doktor yang memberi manfaat bagi mudarat. Bahaya pandangan macam ni, ya. Baik. Begitulah akidahnya sehingga selamanya bersifat ujub. Sebab itulah mereka ini tidak terselamat daripada sifat ujub selamanya. Disebabkan apa? Pegangan i'tiqad mereka yang salah. Sebab itu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam beritahu kita, sataftariqu ummati ila 73 firqah. Terpecah umat aku kepada 73 puak, hanya satu puak yang selamat, iaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ni termasuk daripada 72 puak yang tak selamat. Nampak? Mereka Islam, alim, boleh baca Quran. Lebih hebat, bukan saja baca Quran, hafal hadis. Tapi salahnya di mana? Pemahaman mereka terhadap Al-Quran tersebut. Ini yang kita bimbang, ya. Jadi berhati-hati agar kita tidak termasuk ke dalam faham Mu'tazilah dan juga Qadariyah. Boleh, ya? Baik. Begitulah akidahnya sehingga selamanya bersifat ujub. Mereka mengingkari adanya taufik dan pertolongan Allah serta latifnya Allah. Perkara ini disebabkan adanya syubhah yang menguasai diri. Mereka mengingkari adanya taufik dan pertolongan Allah. Taufik dengan hidayah itu hari saya dah terang panjang lebar, kali ni tak nak terang lah dah. Ya, ajarnya saya ingat 44 kali lah selama kelas kita ni, yang ustaz ni terang taufik dah. Dah 44 kali dah kami dengar, ya. Jadi kali ni tak terang dah. Tapi di sini tentang taufik ni, mereka mengingkari adanya taufik. Taufik ni maksud apa? Allah Ta'ala terus bimbing mereka. Apa beza taufik dengan hidayah? Hidayah secara umum, taufik itu secara khusus. Ya, saya dah cerita lagi tu. Baik, dalam surah Al-Fatihah, apa Allah Ta'ala beritahu kita? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkau kami sembah
hanya Engkau kami minta tolong. Dalam ayat ini ada namanya syariat, ada namanya hakikat. Sebab dalam perjalanan hidup kita tak lepas daripada syariat dan hakikat. Syariat apa? Zahir, perbuatan zahir kita. Hakikat apa? Hakikat ni di dalam. Jadi iyyaka na'budu, hanya Engkau yang kami sembah. Na'budu kami sembah. Maksudnya apa? Itu dari segi pemahaman ilmu ataupun ahli tasawuf, na'budu itu maksudnya syariat zahir. Macam mana syariat zahir? Macam kita na'budulah, kita menyembah. Apa macam kita menyembah Allah? Kita solat, kita berzikir, kita baca Quran, kita berpuasa, kita berzakat, kita melakukan segala kebajikan. Itu namanya kita menyembah, beribadah. Na'budu daripada perkataan abada ya'budu ibadatan. Masdar dia ibadah, perbuatan dia abadah maksudnya menyembah. A'budu, aku menyembah. Na'budu, kami menyembah. Ibadah dia punya masdar, ibadat, ya, peribadatan. Jadi na'budu itu ialah syariat. Apa yang kita sembah, itulah sembahyang kita, segala benda yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita melakukannya. Solat, puasa, zakat, tolong orang, sedekah, pelbagai benda yang zahir yang kita buat tu namanya, itulah ibadah kita, na'budu. Tetapi dalam kita beribadah kepada Allah mesti ada hakikatnya. Apa hakikat dia? Wa iyyaka nasta'in. Itulah hakikat dia. Ya Allah, kalau Engkau tak tolong aku, tak boleh aku nak beribadah. Kalau Engkau tak gerakkan aku ke kelas ini, ya Allah, tak sampai aku ke kelas ini. Kalau Engkau tak izinkan aku untuk berdiri, untuk solat, untuk takbir, aku tak boleh nak takbir, tak boleh. Nampak macam mana pegangan dalam kita? Itu namanya hakikat. Kerana tidak menggerak, tidak menaik, tidak menurun, tidak itu, tidak ini, melainkan Allah. Kalau Allah Ta'ala tak izin, Allah Ta'ala tak kehendaki, tidak akan berlaku. Jadi disitulah pergantungan kita kepada Allah. Ya Allah, sebab tu bila kita dapat sesuatu yang baik, untuk menyelamatkan kita daripada riak, jangan nampak itu datangnya daripada diri kita. Jangan kita takjub dengan diri kita. Maksud takjub apa? Memanglah oleh kerana kita rasa kita soleh, kerana kita rasa kita baik, kita rasa kita itu, memanglah kawan pada kecil dah trend macam ni. Nampak, kita nampak pada perbuatan kita, kawan ni ialah tak geng dengan geng-geng yang lara ni. Kita nampakkan kelebihan itu pada diri kita, habislah kita. Itu orang yang tertipu dengan dirinya. Dia tak nampak bahawa rahmat Allah beri pada dia, gerak Allah yang menggerakkan hatinya, kasih sayang Allah yang meliputi dirinya. Allah Ta'ala sayang pada tuan-tuan, digerakkan datang ke majlis ilmu pada pagi ini, ya. Nampak rahmat Allah, maka selamatlah kita. Kita tak rasa bahawa diri kita, hebatnya kita, bagusnya kita, baiknya kita. Bila rasa tu, musnahlah kita. Jadi iyyaka na'budu itu perbuatan zahir. Bila perbuatan zahir, mana batin kita, mana hakikat dia? Hakikat dia nasta'in, ya Allah, segala apa yang aku lakukan ini, ya Allah, kalau tanpa kurniamu, tanpa izinmu, tanpa bantuanmu. Sebab apa maksud nasta'in? Kami minta tolong. Kalau bukan kerana pertolonganmu, ya Allah, tak mampu untuk aku lakukan ini. Dan tak dapat pun. Kalau tanpa pemberian dia, tanpa izin dia, tak mampu pun. Sebab Allah Ta'ala beritahu dalam hadis kursi, la tataharraku zarratun illa biiznillah. Tidak bergerak satu zarah pun melainkan dengan izin dan kehendak Allah. Apatah lagi dengan bawa kereta datang sini tengok, itu lebih pada zarah dah tuan-tuan, ya. Satu zarah pun tak akan bergerak tanpa izin Allah. Apakah lagi benda yang lebih besar pada zarah? Sebab itulah kita kata kita sedang mendapat kurnia, mendapat bantuan, pertolongan. Walaupun kita sembahyang itu perbuatan zahir, kita kena sedar batinnya, hakikatnya kita sedang menerima kurnia, kita sedang dibantu, ditolong, dikehendaki, ditentukan oleh Allah. Sejak lagi azali lagi Allah Ta'ala telah menentukan, menetapkan bagi kita benda yang kita buat. Jangan kita rasa pandai-pandai kita kerana hebatnya kita. Bila kita rasa kita, habis.
Tak nampak ilmu Allah, tak nampak kehendak Allah, tak nampak kudrat Allah yang menyusun, mentadbir, mengatur diri kita. Itu orang yang tertipu. Ya, itu orang yang terkena penyakit ujub sebagaimana yang disebut dalam kitab ni ya. Dia tinggi bahasan kitab ni ya. Baik. Perkara ini disebabkan adanya syubhat yang menguasai diri. Apa maksud syubhat? Syubhah ini adalah perkara yang ragu-ragu, yang tak jelas, yang samar-samar. Itu maksud syubhah. Maksudnya akidah yang tidak tepat, bukan berlandaskan kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan kepada i'tikad pegangan yang sebenar, akidah yang subhat. Nama macam Islam, nampak macam Islam, tapi akidahnya lain, bos. Tuan-tuan jangan terkesima tengok serban, tengok jubah. Syiah ramai pakai macam tu. Orang-orang musyabbihah, orang-orang mujassimah lagi hebat pakai pada kita. Ya. Tapi akidahnya macam mana? Akidahnya itu ada syubhah. Mereka Islam, tapi Islamnya macam mana? Islamnya syubhah. Syubhah dari segi apa? Pegangannya, pergantungannya kepada Allah. Syubhah dari segi makrifahnya kepada Allah, pengenalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu syubhah. Ini maksud syubhah yang disebut oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab ni ya. Baik. Kenapa? Kerana syubhah itu menguasai dirinya. Baik. Yang kedua, ya. Golongan ini mengingati kurniaan Allah dan menganggap segala tindakannya sebagai kurniaan dari Allah belaka, sehingga mereka tidak pernah bersifat ujub atas segala amalan yang telah dilakukan. Perkara ini disebabkan mereka sentiasa berhati-hati dan diberi sifat waspada dari Allah serta dikhususkan dengan takyid darinya. Inilah golongan yang lurus. Ini golongan yang sebenar. Pasal apa? Sebagaimana yang sebut tadi, golongan ini dia mengingati kurnia Allah. Dia nampak kurniaan Allah, dia dapat solat tu bukan kerana dia warak, bukan kerana dia alim, bukan kerana dia kuat, bukan kerana dia nampak itu semata-mata kurnia Allah. Aku dapat solat berjemaah pagi ni, Allah yang Ta'ala yang kurnia. Aku dapat hadir ni, Allah Ta'ala. Aku gerak tu, Allah Ta'ala. Aku dapat makan, mengenyangkan aku pun Allah, menghilangkan dahagaku aku pun Allah. Itu yang kita belajar dalam tauhid. Bukan air yang menghilangkan dahaga, bukan makanan yang mengenyangkan, bukan obat yang memberi manfaat, tetapi Allah lah. Sebab ingat, asbab ni semua ni, makan, minum, obat, apa saja, asbab i'tikad Ahlussunnah wal Jamaah tidak memberi bekas. Siapa yang memberi bekas? Musabbibul asbab. Ini dah selalu saya sebut, yang menciptakan sebab dan akibat itulah yang memberi bekas. Siapa dia? Allah. Siapa yang berpegang asbab memberi bekas? Syubhah. Dia termasuk ke dalam kategori golongan yang tak terselamat. Mana boleh makhluk memberi bekas? Makhluk tidak memberi bekas. Yang memberi bekas adalah Allah. Pegangan kita kena betul. Walaupun itu usaha dan ikhtiar. Itu usaha dan ikhtiar. Wajib usaha dan ikhtiar. Wajib. Ya. Tapi yang memberi bekas tetap Allah. Yang mengenyangkan Allah, bukan makanan. Yang menghilangkan dahaga Allah, bukan air. Yang membakar Allah, bukan api. Yang memutus Allah, bukan pisau. Yang menyembuh Allah, bukan obat. Pegang elok-elok tu, jangan salah pegang. Kalau tidak, masuk dalam kategori syubhah, masuk kepada 72 puak yang terkeluar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik. Jadi cantiknya kita belajar tasawuf ni, dia ada kaitan dengan tauhid, ya, tauhid. Dia tak lari, ya. Baik, jadi orang yang terbaik tu apa dia? Ni dia dalam golongan yang kedua ni. Golongan ini mengingati kurniaan Allah dan menganggap segala tindakannya sebagai kurniaan Allah belaka. Nampak, dia nampak, aku sedang menerima kurnia Allah. Allah Ta'ala mengilhamkan kepada aku, Allah Ta'ala menggerakkan aku, Allah Ta'ala yang dapat baca terima kasih ya Allah, aku dapat baca Fatihah, Allahu Akbar, takbir, terima kasih ya Allah, kau kurnia aku dapat bertakbir. Kan?
Orang yang beriman itu Allah Ta'ala bolak balikkan hatinya di antara khauf dan rojak. Khauf dan rojak. Rojak ni apa? Oh, dia rasa syukur kepada Allah, sangat berharap kepada Allah. Dengan tanda dia ucap terima kasih. Terima kasih ya Allah, dapat kau gerakkan aku hari ini, dapat aku bertakbir, dapat aku baca Fatihah. Dalam hatinya sentiasa dibolak-balik. Dibolak-balik ni itulah terima kasih. Lepas tu khauf, dia takut, ya Allah, harap-harap benarlah apa yang kau kurniakan kepada aku. Harap-harap bacaan aku ni baik, harap-harap bacaan aku ni diterima, harap-harap solat aku ni diterima ya Allah. Aku tak tahu sama ada solat aku ini engkau terima, engkau redha, engkau suka, tapi aku harap. Itu kan khauf. Rojak, terima kasih ya Allah, engkau dapat kurnia aku takbir. Kadang-kadang tuan-tuan tengok tak orang yang tak boleh takbir, susah nak takbir. Itu Allah Ta'ala ajar dia. Allah Ta'ala nak bagi dia rasa, bagi orang yang tahulah, kau tak boleh takbir dengan kehendak-kehendak kau. Kalau aku tak izin kau takbir, kau tak boleh takbir. Bagi orang yang faham. Tapi kita sebab kita memandang bahawa orang ini jadi kita buruk sangka lah, ya. Tapi sebenarnya di sebalik satu ciptaan Allah tak ada benda yang sia-sia. Semua ada rahsia. Cuma kita tidak memahami rahsia yang Allah Ta'ala jadikan. Kalau orang tu faham, aku tak mampu nak takbir yang baik ya Allah, aku tak mampu nak baca Fatihah yang baik, aku tak mampu nak berdiri yang baik, kalau tanpa izin dan kurnia-Mu ya Allah, kan? Penyerahan total dia kepada Allah, kembali dia melihat akan kurnia Allah, lalu dia bersyukur, dapat melakukan kebaikan. Kita mana Allah bagi pada aku, besarnya kurnia dia, terima kasih ya Allah. Dia nampak kurnia Allah, baru lahir jiwa yang bersyukur, ya, baru lahir jiwa yang bersyukur, ya. Khauf dan rojak sentiasa ada dalam hati kita. Mana-manalah kita duduk, tak lepas khauf dan rojak. Sebab dalam hadis kursi itu menceritakan bahawa hati hamba orang yang beriman itu dibolak-balikkan oleh Allah di antara khauf dan rojak. Khauf dan rojak. Khauf itulah bila mana seseorang itu dikurniakan dapat memandang uluhiyah Allah Ta'ala, natijahnya akan timbul khauf dalam hatinya. Besarlah tuan-tuan, dapat memandang uluhiyah. Selama ni sebut dia tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah. Aplikasinya bagaimana? Bukan sebagaimana tauhid uluhiyah rububiyah difahami dalam tauhid 3 serangkai. Ini tauhid uluhiyah rububiyah sebagaimana faham ahlu sunnah wal jamaah. Bila seorang itu dikurniakan dapat memandang uluhiyah, kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, timbul rasa gerun dalam hatinya. Bila mana seseorang itu dapat memandang rububiyah, rububiyah ni maksudnya kesempurnaan Allah, kecantikan Allah, timbul rasa rojaknya. Situlah khauf dan rojak. Itulah rahsia khauf dan rojak. Bila mana seseorang itu dikurniakan oleh Allah dapat memandang uluhiyah dan rububiyah, sentiasa berbolak-balik uluhiyah rububiyah, uluhiyah rububiyah. Bila memandang uluhiyah syukur, rububiyah syukur, memandang uluhiyah khauf. Kesedaran itulah dalam hati kita. Memang kita tak lepas pun tuan-tuan daripada ni, ya. Tak ada satu benda pun yang tidak Allah Ta'ala ciptakan. Tak ada satu benda pun Allah Ta'ala tidak mentadbir dan tidak mengurusnya. Tak ada satu benda pun yang tidak digerak, tak dikehendaki oleh Allah. Tuan-tuan boleh beritahu saya apa satu benda yang Allah Ta'ala tak buat? Tak gerak, tak urus, tak tadbir? Mana ada? Turun nafas kita diurus, mengalir urat dalam darah kita diurus, apa saja kita sebut dalam alam ni. Cari, Allah Ta'ala bukan buat, bukan urus, bukan tadbir. Mana ada? Cuma kita tidak sedar bahawa benda itu diurus, ditadbir oleh Allah. Kesedaran itu kalau masuk dalam jiwa, inilah kesedaran orang-orang yang disebut sebagai orang-orang yang memiliki ma'rifatullah. Orang yang kenal kepada Allah. Sebab apa? Kenal itulah dia nampak, oh ya Allah, engkau kurnia, engkau tadbir, engkau urus. Halusnya ciptaanmu, halusnya. Kan nampak urusan Allah. Kan kenal. Memang zatnya kita tak kenal, tapi kesan daripada perbuatannya, kesan daripada asma'nya, kesan daripada sifatnya nyata pada diri kita dan alam. Tuan-tuan pandanglah ni, semua kesan dia. Tuan-tuan pandang saya, tuan-tuan pandang diri tuan-tuan. Allah Ta'ala sebut wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu, mengapa kamu tak tengok? Kamu boleh hidup, kamu boleh berkata-kata, kamu boleh fikir, kamu boleh itu, boleh ini. Siapa buat tu? Siapa kehendak itu? Siapa menyusunnya? Siapa mentadbirnya? Siapa mengaturnya? Nyata dia.
sedikit pun tidak tersembunyi. Betul? Tapi kita terhijab, kita tak nampak. Pasal apa? Banyaklah pasalnya. Itu kena bicara bab hijab, ya? Dan ada orang-orang yang terhijab kerana ilmunya. Maha suci Allah yang menghijab ulama dengan ilmu-ilmunya. Itu kata-kata Imam Abi Hamid Al-Ghazali. Subhanallah man hajaba al-ulama bi'ulumihim. Maha suci Allah yang menghijab ulama-ulama itu dengan ilmunya. Ilmu pun menjadi hijab. Seseorang itu tidak kan, yang 72 puak tu hebat-hebat tuan-tuan, ilmu belaka, ulama-ulama belaka, tapi tak nampak, tak kenal. Pasal apa? Maha suci Allah. Jadi syukur bila mana Allah Ta'ala bukakan. Betul saya sebutkan awal tadi, Futuh ini pembukaan Allah Ta'ala. Buka minda kita, buka hati kita, buka kefahaman kita, buka makrifah kita, diperkenalkan dirinya kepada kita. Bukan dirinya zatnya, tapi yang menunjukkan akan wujudnya, akan keagungannya, akan kebesarannya. Nampak sempurnanya Allah pada setiap sesuatu. Mana ada sesuatu yang tidak lepas daripada urus dan takbirnya Allah, daripada kehendaknya Allah, daripada ilmunya Allah. Nyata ilmu Allah di situ, nyata kehendak Allah di situ, nyata kudrat Allah di situ. Nyata. Yang tak nyata kita saja. Ya? Baik. Boleh faham? Jadi perkara ini disebabkan mereka sentiasa berhati-hati dan diberi sifat waspada dari Allah, serta dikhususkan dengan ta'yid. Mereka ini pasal apa tuan-tuan? Allah Ta'ala khususkan dengan ta'yid. Ta'yid ni apa maksudnya? Sokongan. Allah Ta'ala kasih, Allah Ta'ala cinta, lalu Allah Ta'ala sokong, Allah Ta'ala bantu. Ta'yid ni sokong, bantu, ya, support. Itu ta'yid dalam bahasa Arab maksud dia. Menguatkan, ya, Allah Ta'ala kuatkan dia dengan apa? Dengan rahmatnya, dengan bantuannya, dengan kasih sayangnya, dengan futuhnya. Didatangkan sahabat-sahabat, didatangkan guru, didatangkan environment. Tuan-tuan ingat environment kita, sahabat kita, guru kita, tuan-tuan ingat datang begitu saja ke? Tuan-tuan rasakan ni hebatnya tuan-tuan mentadbir mengurus baru dapat majlis yang macam ni. Semua Allah Ta'ala kehendaki. Dia yang mencetus, dia yang menggerak, dia. Kalau kita tak nampak itu tuan-tuan, malangnya kita. Kita rasa dengan hebatnya kita lah mengurus mentadbir. Malang kita tuan-tuan. Terhijab kita daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, itu namanya ta'yid. Apa maksud? Apa maksud ta'yid? Support, sokongan. Ya, Allah Ta'ala kuatkan kita dengan perkara-perkara macam ni. Dia dorongkan kita, dia lorongkan kita, dia buka peluang, dia datangkan. Itu ta'yid. Nampak ta'yid Allah. Ya Allah, hebatnya engkau, kasihnya engkau pada aku. Engkau palingkan hati aku ini daripada buruk sangka pada sahabat aku. Ta'yid Allah. Kalau tidak, buruk sangka kita, tak selamat kita, ujub kita, riak kita dengan amal kita. Ta'yid Allah menyelamatkan kita. Jangan rasa diri kita. Itulah kurnia Allah. Golongan ini mengingati kurnianya Allah. Allah kurnia, ya Allah, baru nampak besarnya kurniamu ya Allah. Jadi orang yang nampak kurnia Allah, dia sentiasa bersyukur. Syukur setiap, sebab tu dia bersyukur sama. Allah syukurnya ya Allah. Tuan-tuan, buang air kecil sudahlah tuan-tuan. Benda yang kita buat setiap start daripada kita beranak dulu, dilahirkan. Doktor kata nak tengok budak ni sihat tak sihat, tunggu dia boleh kencing, boleh berak, betul tak? Itu tanda dia. Ingatlah masa dulu budak ni dah kencing, dah berak, artinya tak ada problem. Start daripada tarikh itu sampai sekarang. Bila kita buang air kencing tuan-tuan, rasa tak kurnia Allah? Rasa tak, ya Allah, terima kasih ya Allah, engkau kurniakan aku dapat kencing ni tanpa ada apa masalah pun. Tuan-tuan, kita dapat buang air kecil tu nikmat sangat besar. Tapi dapat tak kita merasai kurnia Allah tu? Allah nikmatnya. Kita menghayati. Orang kata passionate. Itu benda yang paling kecil. Nak benda yang paling besar? Kiaskanlah, sembahyang ke, dapat puasa ke, zakat ke, dapat datang kelas ni ke. Itu benda yang besar. Dapat bertemu lagi sahabat kita baru balik seorang. Belum tahu lagi minggu depan kita boleh jumpa ke tidak.
Semuanya dalam rahsia Allah. Bila kita jumpa macam ni, Allah, kau dapat jumpa lagi aku dengan sahabat-sahabat aku, kau dapat temukan aku dengan guru-guru aku, ya Allah. Terima kasih ya Allah, kurniamu. Nampak orang ni baru dia menghargai betapa besarnya nikmat Quran. Inilah golongan mengingati kurniaan Allah. Ingat tu tuan-tuan, tuan-tuan akan jadi hamba Allah yang bersyukur. Yang mana Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sikit sangat golongan hamba-hamba ku ini yang bersyukur. Qalil Allah Ta'ala sebut. Memang tak syukur. Sebab apa? Kita tak sedar, kita tak nampak kurniaan Allah, tak syukur. Bila orang dapat mengingati kurniaan Allah, baru dia jadi orang yang bersyukur. Kalau tidak, dia tak bersyukur. Kalau tidak, dia hanya sebut je terima kasih lah, syukurlah. Tapi dia tak alert, dia tak tahu siapa yang mentadbir, mengurus, mengurnia. Tak nampak pun. Dia nampak ini kerana tuition aku beri yang banyak, tak putus-putus lah anak aku dapat 12A ni. Ini I pilih guru yang terbaik lah untuk anak I. Tuan-tuan, nampak lagi kita punya terhijabnya kita dengan kita punya tu. Nampak lagi ananiah, keakuan, keegoan kita. Tak nampak lagi Allah Ta'ala yang kurnia, tak nampak lagi Allah Ta'ala yang lorong, tak nampak lagi ta'yid minallah. Terhijab. Nampak bahawa dialah gurunya lah, tuition lah, usahanya lah, itulah, inilah. Dia nampak makhluk lagi. Dia masih lagi bersandar kepada makhluk tanpa bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sedangkan the ultimate yang memutus, yang mentadbir, yang mengurus ialah Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, baca sikit lagi. Yang ketiga, baik, golongan campur aduk. Tadi golongan yang salah, yang kedua golongan yang lurus, yang benar. Golongan yang ketiga ni campur aduk antara benar dan salah. Sebab tu namanya golongan campur aduk. Kadang-kadang ujub, tetapi kadang-kadang tidak. Mereka adalah ahli sunnah. Kita lah ni, golongan ketiga ni. Kadang-kadang, jarang-jarang Piramli punya ayat. Golongan campur aduk, kadang-kadang ujub, tetapi kadang-kadang tidak. Kita lah ni, masa kita sedar, iyalah, Alhamdulillah, Allah Ta'ala selamat. Masa kita tak sedar, masa itulah kita ujub, masa itulah kita riak, masa itulah kita sum'ah, masa itulah kita haqad, masa itulah kita macam-macam lah tuan-tuan. Sakit, kita kiaskanlah. Satu je dia buat penyakit ni ujub, tapi kita kiaslah dengan penyakit-penyakit yang lain. Sama je. Tapi ubat dia, bila kita nampak semua tu datang daripada Allah, kurnia Allah, ilmu Allah, kehendak Allah, kudrat dan iradat Allah, itulah ubat kepada seluruh penyakit mazmumah kita. Kiaskanlah. Ada tu nampak kurnia Allah, ego pun tak ada. Selamatlah kita daripada ananiah, selamatlah kepada ujub. Nak ujub apa, nak bangga apa? Allah yang kurnia. Kalau Allah tak kurnia, tak ada kita ni. Dia nampak situ. Mana nak ujubnya, mana nak sum'ahnya, mana nak hasadnya, mana nak apa? Lah, Allah Ta'ala beri kepada dia kepandaian tu. Allah Ta'ala bagi anak dia dapat 12A tu, anak kita mungkin dapat 1A je. Dah Allah Ta'ala berkehendak begitu. Bukan usaha, tak usaha belaka. Allah Ta'ala mungkin nak menguji, ya, ujian Allah Ta'ala sebut, wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Allah Ta'ala bila sebut tentang ujian, dia beri kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Dia beri kita ujian, kenapa? Dia suruh kita jadi orang sabar. Kita sabar, menjadi sebaik-baik hambanya. Sifat sabar itu sangat tinggi dia punya nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Begitu juga dengan sifat syukur. Allah Ta'ala nak apa? Dia nak syukur dan sabar. Tapi asbab dia ujian, asbab dia nikmat. Tengok kita dapat nikmat, syukur setakat mana kepada Allah? Sedar setakat mana? Macam dapat buah yang kecil tadi lah. Sedar tak kita? Nikmat tidak? Ada tak syukur masa kita sedang berkata, ya Allah, syukurnya padamu. Itu benda paling kecil. Nak kiyah pada semayang, lagi besar ajar. Benda yang paling kecil pun kita tak ingat pada Allah. Benda yang besar, macam ni lah. Kadang-kadang ingat, kadang-kadang tak ingat. Baik,
kadang-kadang ujub tetapi kadang-kadang tidak. Mereka adalah ahlu sunnah. Kadang-kala mereka menyedari kurniaan Allah dan kadang-kala mereka terleka dan lengah. Kadang-kala juga rasa akunya timbul secara mendadak yang disebabkan oleh lemahnya ijtihad dan kurang berhati-hati. Kan kadang-kadang kita terlupa, masa itulah kita rasa kita rasa kerana kita punya pengurusan yang terbaik lah, kerana kita rasa kerana iyalah macam-macam lah yang menyebabkan timbulnya rasa keakuan. Tak nampak dah Allah Ta'ala yang mengurniakan, tak nampak dah Allah Ta'ala yang mengurus mentadbir, tak nampak dah benda ni Allah Ta'ala putus dulu lagi sebelum alam ada, qadim lagi, azali lagi, kehendak dia telah memutus apa yang nak berlaku ni. Tuan-tuan, benda yang berlaku yang ada pada kita alam ni sampai bila-bila telah diputuskan oleh Allah. Itu nama dia qada dia ataupun qadar dia tadi. Ya, semenjak azali lagi, qadim lagi, benda ni dah ada dengan ilmunya komplit. Allah Ta'ala merancang, bukan macam kita besok nak buat program, hari ni baru kita rancang, ataupun 2-3 bulan nak program baru ni merancang, lepas tu buat projek tak betul, buat pula perancangan baru postmortem. Tak ada, Allah Ta'ala tak ada gitu. Allah Ta'ala kehendak dia qadim lagi, azali. Itu namanya sempurna Allah. Ilmunya sempurna, kehendaknya sempurna, tidak akan berlaku salah. Sebab itu qada ada dua, qada mubram, qada mu'allaq. Yang tetap berlaku qada mubram. Sebab apa? Dia berlandaskan kepada kehendak Allah dan ilmunya Allah. Kehendak Allah sempurna, tidak akan salah. Ilmu Allah sempurna dan tidak akan salah. Boleh faham? Mesti apa yang dikehendaki, apa yang diputuskan, itu yang akan berlaku. Tapi kita pun rasa, ini kerana tuition aku, kerana urus. Terhijabnya kita daripada memandang akan kehendak Allah. Rasa hebat kita tu ada lagi. Tapi jangan lupa usaha dan ikhtiar itu wajib. Ya, usaha dan ikhtiar itu wajib. Jangan meninggalkan usaha dan ikhtiar. Orang yang meninggalkan usaha dan ikhtiar jatuh kepada Jabariyah. Allah Ta'ala dah tentu dah macam ni. Itu kata-kata yang boleh menjatuhkan kita kepada i'tiqad Jabariyah. Kan Allah Ta'ala menyandarkan benda tu pada kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan Allah Ta'ala sandarkan solat tu kepada kita, hanya engkau kami sembah, hanya engkau kami minta tolong. Allah Ta'ala sandarkan ibadah tu pada siapa? Pada hambanya. Engkau kami sembah, engkau kami minta tolong. Siapa engkau? Engkau tu Allah. Kami sembah, kami minta tolong. Siapa tu? Kita yang buat ibadah tu. Pada kita lah minta tolong dengan Allah. Allah Ta'ala sandarkan kepada kita. Ini ikutlah. Allah Ta'ala takdir dah. Ini Jabariyah. Jabariyah tu macam mana? Saya sebutkan itu hari. Ibarat kapas yang ditiup angin, ikutlah angin nak bawa ke mana. Dah begini dah. Ini orang yang tak ada usaha dan ikhtiar. Bahaya macam ni, sebab tu kita kena faham baik-baik dalam bab tauhid ni ya. Baik, kita sambung lagi lah. Itu kupasan dari segi tauhid ya. Dari segi tasawufnya kita tengok di sini. Dan kadang-kala mereka terleka, lengah. Kadang-kala juga merasa akunya timbul secara mendadak yang disebabkan oleh lemahnya ijtihad dan kurang berhati-hati. Biasanya kita jadi macam ni apa? Kita lemah, kita kurang berhati-hati tuan-tuan. Kalau sentiasa kita dapat sedar memandang kurnia Allah, dapat sedar qada dan qada, dapat memandang tajalli af'al, tajalli asma, tajalli sifat, nampak pada kesan wujudnya, kesan kesempurnaannya, kehebatannya. Wali Allah lah tuan-tuan ya. 24 hours duduklah macam tu. Tok Wali lah yang ada depan saya ni. Disebabkan oleh kita ni lalai, lengah, kadang-kadang ilmu piramidi sebut tu. Sebab itulah kita jadi hamba Allah. Tapi kita beriman, tapi tetap lagi selamat. Sebab tu disebut Ahlus Sunnah. Kita sedar ya. Tapi kadang-kadang ada masa kita leka. Dan banyak lekanya daripada sedarnya. Kalau sokmo, itulah yang Rasulullah kata, yang bila mana dua orang sahabat dia, Abu Bakar dan Hanzalah, bila mana dia berpisah daripada Rasulullah, dia rasa diri dia dah munafik. Kata Hanzalah jumpa dengan Abu Bakar, dia kata, telah nifak dah Hanzalah ni, wahai Abu Bakar. Abu Bakar pun kata, aku rasa gitu jugalah. Sebab apa? Bila kita duduk dengan Rasulullah,
Kita rasa kita ni dapat memandang Allah, dapat dekat dengan Allah, dapat itu, dapat ni. Tapi bila kita balik duduk rumah kita, jumpa keluarga kita, kita lupa dah benda-benda tu. Dah, itulah sebenarnya yang berlaku kepada kita. Lalu jumpa, dua-dua ni jumpa Rasulullah. Tanya pada Rasulullah, benda tu Rasulullah kata, kalau engkau berterusan macam tu 24 hours, dan engkau akan nampak lah malaikat, nampak syurga, nampak neraka, nampak segala-galanya. Apa dia tu? Itulah wali Allah, orang yang telah dibuka oleh Allah hijab-hijab daripada kekasih Allah, muqarrabin. Kalau kamu duduk 24 hours macam tu, semangatlah. Sekurang-kurangnya kalau kita dapat dalam solat, kita dapat sedar ni pun dah cukup dah, ya. Dapat 24 hours, dapat musyahadah macam tu, hebatlah ya. Itulah manusia kekasih Allah, manusia muqarrabun, yang disebut dalam Al-Quran sebagai apa dia? Saya selalu sebut tadi, orang yang sentiasa zikir dan tafakur. Baik. Okey, sebab tu kita kadang-kadang ingat, kadang-kadang lupa. Tapi yang pentingnya i'tikad tu mesti benar. I'tikad tu mesti benar. Jangan kita jadi macam golongan Qadariyah dan juga Jabariyah. Baik. Kita tengok lagi, sehubungan dengan adanya golongan Qadariyah dan Mu'tazilah itu, ada yang mengatakan ia sebagai kesalahan sendiri, dan ada juga yang berpendapat bahawa pahalanya tidak akan hilang disebabkan satu i'tiqad yang ada, yang pada umumnya adalah tentang firqah-firqah Islam, kecuali semua amalannya diwujudkan. Okey, semua amalnya diwujub, ya, semua amalnya itu diwujub. Baik, selain wujub dan riya, masih banyak lagi sifat-sifat yang boleh merosakkan amal. Macam saya sebut tadilah, tuan-tuan kiaskanlah kepada segala sifat-sifat mazmumah yang lain. Dia ambil satu je, sifat wujub, riya, sum'ah, takabbur, apa lagi? Semualah sifat-sifat mazmumah yang lain, hakad, ya. Kita kiaskanlah kepada segala sifat mazmumah. Mana sifat itu duduk mana? Dalam hati kita, tak nampak, ya. Kalau maksiat zahir nampak, judi, minum arak, berzina tu nampak jelas. Tapi maksiat batin dia tertanam di dalam lubuk hati kita. Dan itulah maksiat yang paling sukar untuk kita mengenalinya. Dan kita tak rasa pun kita kadang-kadang melakukan dosa disebabkan oleh sifat-sifat mazmumah ini, ya. Baik. Tetapi yang dua ini merupakan asas atau sebab utama berlaku kerosakan amal. Dua inilah sebab utama ujub dan riak. Sebab itu dalam satu hadis menceritakan bahawa riak itu adalah syirik kecil. Ujub, ananiyah. Ananiyah ni maksud dia apa? Ego, rasa ada diri, keakuan diri. Tak nampak Allah, nampak diri dia yang berkuasa melakukan. Berat tu, ya. Jadi ujub dan riak merupakan dua asas yang besar kepada berlakunya dosa batin. Baik. Sebahagian guru mengatakan bahawa manusia wajib memelihara amalnya dari 10 perkara. Ni 10 perkara yang perlu kita amal. Satu, munafik, riak, ikhlas tapi mengandungi riak, mengungkit-ungkit, mengganggu orang lain, berbuat sesuatu yang akan disesali. Sifat ujub, dan yang ke-8, menyesali sesuatu perbuatan. 9, lalai. 10, takut menghadapi hinaan. Ini di antara 10 perkara lah, ya, yang wajib kita pelihara, ya, daripada terjatuh ke dalam 10 perkara ini. Adapun lawan dari 10 itu iaitu ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam memohon pahala kepada Allah,
penuh keikhlasan, menyerahkan segala amal kepada Allah, menjaga diri jangan sampai menyakiti hati orang lain, membulatkan tekad mengingati kebaikan dan jasa Allah, menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk beramal, mengagungkan taufik Allah. 10, semata-mata takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Jadi kita pergilah kepada dia punya bawah ni ya. Adapun sifat munafiqun, adapun sifat munafiq dapat menghilangkan pahala amal dan riak, mengakibatkan amal seseorang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat munafik, sifat nifaq ini tuan-tuan, dia dapat menghilangkan pahala amal kita. Artinya kita buat amal itu tidak berpahala, maksudnya ditolak oleh Allah. Dan riak mengakibatkan amal seseorang itu ditolak oleh Allah. Ya. Kalau ada nifaq ni tuan-tuan adalah sebesar-besar dosa selepas daripada syirik. Dosa yang paling besar dosa syirik. Yang kedua dosa nifaq. Nifaq ini sangat halus, dia tersimpan, tersembunyi ya. Sangat sukar untuk kita mengenali akan dosa nifaq. Tapi tanda-tandanya ada. Rasulullah beritahu orang yang ada penyakit nifaq ini, dia ada tanda-tanda dia. Iza haddasa kadzaba wa iza tumina khana wa iza ahada ghadara wa iza khasama fajara. Itulah di antara orang-orang yang dihinggapi oleh tanda-tanda penyakit nifaq ataupun munafik. Apa tanda dia? Bila bercakap dia bohong. Iza haddasa kazaba wa iza tumina khana. Bila dia diamanahkan, dia khianat kepada amanah tersebut. Wa iza ahada ghadara. Bila dia berjanji, dia mukir janji. Wa iza khasama fajara. Bila dia berkelahi, dia lebih-lebih berkelahinya. Makinya tak mudah lah, padahal salah sikit je, tak perlu pun nak marah beria, tapi marahnya menggila ya. Contoh wa iza khasama fajara. Baik. Memberi sedekah kemudian mengungkit-ungkit. Ni satu lagi ya. Allah Ta'ala beritahu kepada kita dalam Al-Quran, apa kata Allah? La tubtilu sadaqatikum bil manni wal azah. Allah Ta'ala sebut Al-Quran, la tubtilu, jangan kamu batalkan sadaqatikum, sedekah-sedekah kamu, pemberian-pemberian kamu dengan apa? Bil manni, dengan mengungkit-ungkit. Saya lah derma tu, kalau bukan kerana saya punya idea tak jadi macam ni. Kalau kawan lah tak bil manni wal, dengan mengungkit-ungkit, wal adha, dan juga dengan menyakiti. So bila kita mengungkit-ungkit ni, maksudnya kita menyakiti lah ya, menyakiti orang yang telah kita beri pemberian tu. Bila dengar oleh dia, dia rasa rendah diri, dia rasa tak sedap. Jangan. Bila kita buat begitu, batal sedekah kita. Tuan-tuan, iblis, inilah perumpamaan yang sangat sesuai dengan pepatah Melayu. Apa orang Melayu cakap? Jerat tidak pernah melupakan pelanduk. Apa maksud dia? Kita dah buat ibadah ni satu masa dulu penuh dengan ikhlas. Kita ni memang lupa pada jerat. Kita lah yang tahu. Tapi iblis, syaitan, dia tak pernah lupa pada kita ya. Dia akan cuba membinasakan amal kita walaupun dah berpuluh tahun. Dia tahu. Dia akan cuba kita mengingkit. Dia akan sebut pada kita, Mat, ceritalah sikit kebaikan kau tu sebagai contoh kepada generasi muda ni. Cara-cara dia sebut kan, supaya mereka ni dapat motivasi dan ikut apa yang kau buat, Mat. Mat kata, ya tak ya juga ya. Dia pun ceritalah tentang kebaikan dia satu masa dulu. Itu okey lagi, tak batal lagi sedekah dia. Tapi bila start bercerita tu naik syok, dia riak. Dia nak menunjuk habis. Batal lah amal yang selama ni, sedekah yang selama ni, apa perbuatan yang mungkin buat 20-30 tahun itu batal, disebabkan dengan cara dia
Kononnya tadi iblis dia tak suruh riak, ya, dia suruh motivasi. Dia sebut ayat yang motivasi. Bagi ini, mudah-mudahan dia orang ni boleh ikut macam kau buat mat. Tapi mat ni terover, maklumlah kita dengan cakap dengan nafsu, akhirnya termakan jerat. Riaklah dia dengan amalnya, maka batal lah. Projek tu kalau bukan kerana saya dulu tergendala lama dah, dia pun cerita lah, saya buat gini sudah tuan-tuan, naiklah dia punya tocang dia, habislah amalnya, ya. Jerat tidak pernah lupa pada pelanduk, ya. Ingat kita ni pelanduk-pelanduk ni semua, ya, mudah kena jerat, ya. Iblis jerat dia sentiasa terpasang untuk kita, untuk membinasakan amal kita, ya. Baik, kita kena ingat tu. Sebab itu Allah Ta'ala sebut la tubtilu sadaqatikum bil manni wal azza. Jangan kamu batal sedekah-sedekah kamu, benda-benda baik yang kamu lakukan dahulu, dengan mengungkit-ungkit, mencerita-cerita dan juga azab. Boleh kita nak beritahu sebagaimana beramal dengan, yang ni saya dah 2-3 kali dah, ustaz ni 4 kali dah saya dengar dalam kuliah ni, mudah sangat, ya. Ayat dalam surah wa amma bi ni'mati rabb hadis. Surah mana tu? Wadduha. Ini tuan-tuan selalu baca. Surah Ad-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Tuhan kamu itu, maka ceritakanlah. Syarat untuk orang yang boleh menceritakan nikmat ni, syarat dia macam mana? Saya dah sebut tadi, orang yang sedar bahawa nikmat itu datangnya daripada Allah, kurniaan Allah, baru dia boleh, dia sedar, dia cerita ni, dia menceritakan tentang nikmat Allah, kurniaan Allah, nak menarik orang supaya, kalau dia tak sedar bahawa itulah kurniaan Allah, dia akan riak, dia akan ujub. Kalau dia sedar, selamat. Betul, Al-Quran ada sebut, adapun nikmat Tuhan kamu tu, maka hendaklah kamu khabarkan, kongsikan, beritahu. Tapi orang yang kongsi, nak khabar, beritahu ni pasal dia mesti sedar bahawa dia sedang menceritakan kurniaan, aku dapat kurnia Allah. Allah Ta'ala lah tempat sebaik-baik untuk dipuji. Dia sedar dalam hati dia tu, dan dia tidak lepas daripada pergantungan dia kepada Allah, baru dia boleh cerita. Kalau tidak, dia akan terjatuh dalam perangkap ujub, sum'ah dan juga riak, ya. Berhati-hati dalam perkara ni. Kecil kan bendanya, tapi kalau kita tak berhati-hati, kita akan terjerumus dalam perangkap-perangkap yang namanya ujub, sum'ah, riak dan sebagainya. Baik. Memberi sedekah kemudian mengungkit-ungkit mengakibatkan batalnya pahala yang berlipat ganda. Nampak batal pahala yang berlipat ganda. Kan sedekah ni satu amal yang sangat besar, berganda-ganda Allah Ta'ala beri, tapi batal pasal apa? Ungkit tadilah, menyakit-nyakit tadilah, ya. Baik, jangan. Bila kita dah sedar ni, bila kita nak buat, sekurang-kurangnya kita dah ada filtration, shield. Filter kita apa dia? Ilmu. Yang pertama ni, kalau tak ada ilmu, habislah. Tak adalah shieldnya, tak adalah filternya. Kemudian kesedaran, kemahuan kita. Kadang-kadang ilmu ada, tapi kalah juga dengan dorongan nafsu, kalah juga dengan tipuan syaitan. Macam tadilah, macam pelanduk dengan jerat tadi, ya. Kalah juga. Mula-mula ingat nak beri motivasi, akhirnya termakan dah. Dia pun naik, dia punya toncang dia tu, naiklah riak pada masa itu, habis amalnya. Baik. Adapun lengah dan takut mendapat hinaan menjadikan ringan timbangannya pada mizan kelak. Okey. Orang ni takut dia dapat hinaan, ya. Tuan-tuan, jangan takut untuk mendapat hinaan dan cercaan. Sebab itu Rasulullah beritahu, qulil haq walau kana murran. Katakan benda yang benar itu sekalipun ianya pahit. Sebab itu dalam hadis yang lain Rasulullah beritahu, di antara jihad yang besar adalah berkata-kata perkara yang benar di hadapan sultanul jair, sultan yang zalim. Sultan tu dah kita tahu pemerintah tu zalim,
kita beritahu benda yang sebenarnya Allah Ta'ala dan Rasulnya kehendaki. Itu jihad yang besar. Itu dua hadis. Pasal apa? Orang ni dia tak takut dihina, tak takut kehilangan itu, tak takut kehilangan ini, ya. Dia nak menegakkan apa yang Allah suruh, apa yang Rasulullah suruh. Itu maksud dia. Dia tak takut cercaan, tak takut hinaan orang, ya. Jadi orang yang takut mendapat hinaan dan mendapat cercaan ini, timbangan akan meringankan timbangan. Pasal apa? Banyak lagi takutnya, banyak lagi pergantungnya pada makhluk. Takut itu, takut ini, takut orang cerca, takut macam-macam, ya. Tak yakin dia pada ketetapan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala ke atas dirinya. Sedangkan orang yang beriman itu, baik dan buruk itu adalah sama saja baginya. Pasal apa sama? Pasal apa sama? Pasal daripada Allah. Qada baik, qada buruk daripada Allah. Betul tak? Samalah. Cuma qada baik itu kita suka. Orang dapat nikmat memang dia suka. Orang yang dapat balak, dapat ujian, dia tak suka. Sedangkan nikmat balak itu daripada Allah. Sama tak? Siapa beri? Allah. Cuma dia tak dapat. Bila dia, kalau boleh, dia nak nikmat saja, nak syok saja. Dan itu pun yang Allah Ta'ala buat pada kita. Mana lebih banyak, nikmatkah balak yang kita terima dalam hidup ni? Tuan-tuan, hidup dah sampai 60 tahun, 50 tahun, 40 tahun. Kadang-kadang je kita sakit, betul tak? Kadang-kadang je Allah Ta'ala datangkan bala pada kita, betul tak? Kadang-kadang. Jangan piramli lagi. Bukan sokmo-sokmo. Yang sokmo-sokmo yang best tu, nikmatnya, ya, kesempurnaannya, tuan-tuan. Tapi hak tu tak sedar, kita take for granted. Sepatutnya hak tu lah syukur tu lebih, tapi dah tak syukur juga. Lepas tu pula apa? Takut untuk menerima cercaan. Sedangkan cercaan, hinaan apa semua tu, qada buruknya atas diri kita, terimalah, syukurlah, redalah. Sama je, ya? Daripada dia belaka. Tapi kita tak nak, takut, tak boleh nak terima kenyataan. Betul tak? Betul? Tak bersedia. Memanglah kehilangan itu memeritkan, ya. Kejatuhan itu memedihkan, kerugian, bankrupt, bisnes jatuh itu, jatuh ini, memang perit. Tapi kalau kita tengok, siapakah di sebalik yang menentukan kepada kita jadi benda itu pada kita? Tak jadi, tuan-tuan, kalau bukan tanpa izin dan kehendaknya. Dia yang menentu, dia menetap, dia yang menguruskan segala tu. Benda tu berlaku pada kita, ya. Bila nampak benda tu, redalah hati kita, sabarlah hati kita. Jiwa bila kenal benda tu, dia terima. Kalau dia nampak pada makhluk, itu dia marah ke orang tu. Dia nampak orang tu nampak. Tapi bila nampak di sebaliknya, Allah, Tuhan aku yang hendak benda ni atas diri aku, Tuhan aku yang sedang uji aku, hati pun terus rasa. Sebab hati kenal siapa itu Allah, ya. Bagi hati yang kenal lah. Kalau kita nampak orang, itulah nantilah kau aku balas, itulah dia sihir ni, hantar sihir besar lagi. Dia hantar bomo, dia hantar bomo Jawa, ni hantar bomo asli lagi. Dah tak kuat lagi, siam mari. Imported punya sihir hantar. Lawannya pasal apa? Nampak makhluk, nampak itu, ya. Barulah itulah kita. Bila mana kita tak ada iman, bila mana kita tak dapat memandang sesuatu itu datang ketetapan ketentuan Allah, itulah kita akan berlaku zalim pada diri kita, ya. Baik. Ihad itu menghilangkan manfaat amal, sehingga ihad kadang-kadang menghilangkan pahala ataupun menghilangkan berlipat ganda pahala. Pahala merupakan manfaat yang boleh diterima oleh akal, ain, qarinah. Qarinah ni maksud dia perbandingan, ya. Perbandingan. Dan keadaannya adapun selebihnya dari semua itu adalah tadhaif, melemahkan, ya. Tadhaif, melemahkan. Adapun yang lebih berat ialah razanah. Razanah ini akal yang sihat, logik. Razanah ni akal yang sihat, ya. Iaitu adanya qarinah yang awal, perbandingan yang awal.
Jadi ahad ini ialah perkara-perkara yang boleh menghilangkan manfaat amal kita. Benda-benda yang kecil-kecil ini, kalau kita tak jaga tuan-tuan, kalau kita tidak ada ilmu, ataupun contoh dia, macam kita takut untuk menerima qada buruk tadi, kita tak bersedia ya. Jadi kita sebab tu kita sembunyikan kebenaran, tak nak cakap pasal apa? Kita takut untuk menerima risiko daripada jadi itu kuranglah iman kita, kuranglah amal kita, kerana kita menyembunyikan kebenaran ya. Contohnya memberi sedekah kepada orang baik, maka timbangannya akan jadi lebih berat jika dibandingkan dengan memberi sedekah kepada orang jahat. Lebih-lebih lagi, jika bersedekah kepada Nabi, maka timbangannya akan lebih berat. Ini berarti setiap amal tertentu ada rozanahnya, nilai berat dia ya. Semoga kita dapat memahami makna-makna yang terkandung dalam masalah ini. Semoga Allah melimpahkan taufiknya kepada kita. Ya, artinya rozanah ni akal waras kita. Kita dapat menentukan kalau kita nak buat sesuatu tu. Contoh sedekah. Sedekah ni aku nak bagi pada orang yang baik ke orang yang buruk? Contohnya orang yang baik. Okey, ni mahat tahfiz untuk anak-anak yatim. Berbanding dengan pesta muda-mudi. Dia buat pesta juga, Muhammad Jun. Malam pesta muda-mudi, dia lagu tu ya. Bila sebut tu terus teringat Muhammad Jun punya twist tu. Itulah punya filem Semoga Allah merahmati ni. Sebab dia mengembirakan kita. Semua orang suka, terhibur masa tengok. Tuan-tuan jangan ingat walaupun nampak benda yang dia buat tu dosa, tapi dia mengembirakan, dia menghibur orang-orang yang melihatnya. Kita tak tahu di sisi Allah macam mana ya. Jangan cepat buruk sangka. Memang kita nampak buruk sebab kita nampak dengan malam pesta muda-mudinya. Tapi antara mahat tahfiz dengan pesta malam muda-mudi, akal yang rozinah nak sedekah ke mana? Mestilah kepada mahat tahfiz, benda-benda yang baik. Kalau tak rozinah, itu yang pergi pesta malam muda-mudi, dia bagi duit dia invest duit dia kepada benda-benda yang Allah Subhanahu Wa Taala tak suka, tak redha. Kan banyak orang ni nak dia invest. Kadang-kadang kita pun pelik ya, macam mana dia sanggup meletakkan duit dia kepada tempat-tempat yang dia sudah tahu bahawa benda tu adalah tempat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tidak menggunakan razinah lah. Akalnya yang boleh membuat pertimbangan yang baik ya? Bagi sedekah kepada benda-benda nak pula benda tu buat berkekalan, kekal dosa yang kita dapat sampai benda itu musnah ya? Buatlah kepada tempat-tempat yang wakaf ke, benda-benda yang kita tahu akan kekal pahalanya datang kepada kita. Itulah akal yang rozinah ya? Jadi itunya pertimbangan kita masa kita nak memberi sedekah tu baik. Dan korinah ni perbandingan. Kita gunakan perbandingan tu. Kalau aku buat gini, apa implikasinya pada aku? Contoh, kita memberi sedekah kepada tempat-tempat untuk yang mana, contohlah dalam pembinaan kuil ke apa ke, kita bagi sumbangan, kita bagi kita punya ni effort kita, idea, bukan sumbangan duit saja, effort, idea. Oh, you kalau buat gini lagi cantik, itu kan idea sumbangan. Oh, bahaya bos, buat kuih, buat benda-benda, buat ni. Artinya itu kan tempat ibadah bukan Muslim, tempat yang Allah Ta'ala murkai. Kita bagi kita punya sumbang idea, bahaya tak? Contoh, satu perjanjian yang kita buat, agreement untuk riba, kekal sampai sekarang orang pakai form tu, hasil daripada kreativiti kita. Uish, tak rozinah tu, tak ada korinah masa kita buat. Implikasi kita mati, form tu masih digunakan lagi. Macam mana agak-agak nak batal tu? Tak terbatal lah tuan-tuan, melainkan semuanya paperless. Dah tak ada dah nak guna paper, tapi orang masukkan template itu dalam bentuk guna lagi idea kita. Tu jariah yang berkekalan. Payah. Oh, berat tu Syekh. Tu guna korinah, guna rozinah kita. Macam mana kita nak buat perbandingan tu, kesedaran kita. Kadang kita tak ada pun timbul kesedaran tu ya. Janji siap kerja kita, nak nampakkan kita, oh ini idea saya lah yang buat ni. Tak tahu idea tu digunakan untuk buat benda-benda yang Allah Ta'ala murkai.
dapat bahananya pada kita. Kita dah meninggal, benda tu masih berjalan lagi, orang guna lagi. Silap-silap idea kita yang buat tu pula dikembangkan lagi menjadi lebih sophisticated, lebih pahala yang berkekalan. Kalau benda tu benda baik, then betul, baiklah sampai kepada kita selama-lamanya. Ini rozinah, ini qarinah yang perlu kita gunakan, ya. Berhati-hati, contohlah, dan kiaslah kepada benda-benda yang lain. Start daripada Muhammad Jun sampai naik ke bank tu ada punya kiasan tu, rozinah dengan qarinah tu, ya. Mudah-mudahan kita nampak lah. Sehubungan dengan sifat riya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mislahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu anna Allaha ala kulli syai'in qadir wa anna Allaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Ya, surah At-Talaq ayat 12. Maksudnya, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat, Allah yang mencipta 7 petala langit dan bumi seperti itu, perintah Allah. Wa minal ardi mislahunna, perintah Allah berlaku terus menerus di antara alam langit dan bumi. Nampak? Dia mencipta dan urus takbirnya dia lah. Antara langit dan bumi apa segala alam ini tak lepas daripada urus takbirnya Allah. Amrullah, itulah perintah Allah, itulah urus takbirnya, itulah kehendaknya, ya. Sekecil-kecilnya sampai sebesar-besarnya, tak ada satu pun lepas daripada urus takbir Allah, ya. Sebab tu kalau tuan-tuan baca surah Al-Mulk, Allah Ta'ala cerita tentang kerajaannya. Surah Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, ya. Baca tiap-tiap malam, insya-Allah selamat kita daripada azab kubur, ya. Tak hafal surah lain tak apa, hafal surah Al-Mulk. Bukan setakat hafal, jadikan ianya bacaan kita pada setiap malam sebelum tidur tu, bacalah surah Al-Mulk. Sebab hadis Nabi SAW sabit daripada beberapa hadis menceritakan tentang surah Al-Mulk ini menjadi pendinding, penyelamat kita daripada azab kubur, ya. Hafal lah. Masa akal tengah waras ni, itulah akal yang rozinah. Akal tengah waras ini kan duk ngapal benda-benda yang tak sepatutnya dihafal, ya. Benda yang Rasulullah suruh hafal tak nak hafal, ya. Tak rozinah. Apa? Kalau cakap tak waras kan marah. Ya? Okey, tak dapat memikirkan dengan baik, tak dapat menggunakan otak dengan baik. Benda-benda hak pelik-pelik ngapai pula, ngapai tu ngapai ni, surah Al-Mulk tak nak dihafal. Sedangkan Rasulullah lebih tahu surah Al-Mulk itu menjadi pendinding kepada seorang hamba daripada azab kubur. Baik, tuan-tuan, apa yang berlaku pada kita setelah kita mati? Berhenti sekejaplah sini, ya. Putusnya nyawa kita tu, apa berlaku pada kita? Putusnya nyawa ni, kita rasa kita masih lagi dalam tidur, kita rasa macam kita mimpi, sehinggalah Allah Ta'ala mengembalikan roh kita kepada jasad. Bila berlaku tu? Masa dalam kubur. Kita nampak orang mandikan kita, menjarakan kita, tapi kita rasa masih dalam mimpi. Sedar tak sedar, bila 7 langkah orang meninggalkan kita. Lah hadis kata 3 perkara mengiringi seseorang itu ke kubur: hartanya, keluarganya, amalnya. 2 kembali, 1 yang tinggal bersama dengannya. 2 balik, Jaguar, Bentley, Lamborghini, motor cup. Balik. Ni kawan kaya, orang miskin, balik. Hartanya balik. Anak, isteri yang paling dia cinta balik. Tinggal dia dengan amalnya. Amal ni pula dia berupa, kalau amal soleh, rupa seorang lelaki yang soleh, yang sangat indah. Kalau orang lelaki lah, tenang, jangan takut, ya. Aku akan bersama dengan kau, menjawab soalan-soalan. Kalau amal soleh, itulah berupa macam-macam makhluk yang sangat mengerikan. Dia pun takut nak tengok, duduk dengan kita, tidak berpisah dengan kita. Tu datang Munkar dan Nakir.
tanya kepada kita. Soalan mungkar nakir dah bocor dah, semua dah tahu kan, semua dah tahu. Dia tanya apa? Ma rabbuka, man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Soalan tu soalan apa? Soalan tauhid. Soalan tauhid. Kenal tak kita kepada Allah semasa kita hidup? Penting sangat kenal Allah ni tuan-tuan. Sebab tu Imam Ghazali kata, la tasihhu al-ibadatu illa bi ma'rifatil ma'bud. Tak sah ibadat seseorang itu melainkan dia kenal Tuhan yang dia sembah. Kita beribadah, rupanya tak kenal Tuhan yang kita sembah. Tadilah yang kita cita-cita tadi tu untuk mengenal Tuhan lah tu, ya. Mengenal urus takbirnya, mengenal kehendaknya, itu cerita Tuhan lah. Tuhan menciptakan diri kita dan alam ni bukan untuk kita kenal diri kita, nak kenal alam, nak bangga tu, nak bangga. Tak. Dia nak engkau kenal siapa yang mencipta. Dia nak cerita tentang dia. Alam diri kita ni cerita tentang Allah. Karya dia tulis cerita. Ni aku buat ni, akulah bernama ni, akulah bernama ni. Ini gerak aku, ini kehendak aku. Dia cerita tu sebenarnya. Tapi kita nampak, oh kaya, oh bangga, oh cantik, oh. Kita cerita tentang diri kita. Tak ada pun kait dengan Allah. Allah Ta'ala kata, aku bukan nak dengar cerita tentang kau. Aku cipta ni, aku nak dengar cerita tentang aku. Engkau tak sedar siapa aku? Kan tak kenal lah namanya tu. Tak kenal yang mencipta, tak kenal yang mengurus, tak kenal yang mentadbir, tak kenal yang berkehendak, tak kenal yang berkuasa, tak kenal yang maha sempurna. Tak kenal lah tu. Dah mana besok man rabbuka, macam mana kita nak jawab? Lepas tu wa man nabiyuka, satu, wa ma imamuka, wa ma kiblatuka, wa ma dinuka. Soalan bocor lah kedah tapi tak boleh hafal sekarang, sebab bukan hafalan kita yang akan menjawab, amal yang akan menjawab, makrifah kita yang akan menjawab. Itu masalah dia. Hafal apa tak guna. Arab boleh jawab lah, sebab soalan bahasa Arab. Tak, tengoklah dia betul tak, dia kenal masa dia hidup. Dapat jawab tuan-tuan, apa akan jadi? Settle jawab dengan soalan mungkar nakir. Apa akan jadi? Lepas tu dapat jawab tu, apa jadi? Kalau orang baik, dibukakan seluas-luasnya, kubur tu dibukakan, seluas mata memandang, dan bertiuplah angin daripada syurga. Kalau roh kita ni roh yang hebat-hebat lagi, diangkat ke Ain-Liyin, para kekasih Allah. Duduk tu Ain-Liyin, tempat yang tinggi, ya, tepi syurga. Ain-Liyin, tempat yang tinggi. Ain-Liyin daripada perkataan ulia, tempat orang-orang yang tinggi, para kekasih Allah, orang-orang yang makrifah kepada Allah. Balik barzah, balik kampung, jumpa balik dengan sahabat-sahabat kita, tak apa. Jumpa balik Zahari, jumpa balik sahabat-sahabat kita yang meninggal yang dulu-dulu, mak kita, ayah kita, datuk kita, nenek kita. Alangkah gembiranya mereka bertemu dengan kita. Baca bab alam barzah, barulah kita rasa seronok nak balik. Tuan-tuan tak nak balik kampung lah. Takut kita banyak takut daripada, sebab apa? Sebab kita tak baca banyak berkenaan dengan apa yang Allah Ta'ala sediakan. Lebih seronok, lagi hebat daripada hidup atas dunia. Sana tak perlu buat amal dah. Kalau nikmat yang berkekalan selama-lamanya, ya? Tak ada mati dah tuan-tuan, mati sekali je. Sana tak mati dah. Kalau nikmat sepanjang hidup, sebab hidup tak mati-mati dah. Mana tak boleh nak bayang. Tak ada mati dah, abadan abada, ya. Banyak baca alam barzah, barulah kita rasa tak takut untuk menghadapi kematian. Sebenarnya kematian itulah satu hadiah yang teristimewa daripada Allah buat hamba-hambanya yang
beriman. Orang-orang yang beriman kalau dia tahu, dia tak sabar nak mati. Jumpa Allah tu, dan dia tak sabar nak menikmati apa yang Allah Ta'ala telah sediakan untuk dia di sana. Tuan-tuan, dunia ni sakit, dunia ni macam-macam benda ya. Dunia, tapi bila mana sampai di sana tuan-tuan, Allah Ta'ala sediakan bendanya, Allahu Akbar. Tapi dengan syarat masuk dengan redha lah ya. Radiyatan mardiyah. Allah Ta'ala kata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hak tu yang payah tu. Dunia atau dunia ni kita nak cari radiyatan mardiyah tu lah. Nak cari nafs mutmainnah. Sekurang-kurang seorang selamat di sana, jiwanya bersifat mutmainnah, jiwa yang tenang. Peringkat yang keempat, pertama amarah, mulhamah, amarah, lawamah, mulhamah, mutmainnah. Dapat mutmainnah, selamat seseorang itu. Sebab Allah Ta'ala panggil dia, wahai jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada Tuhanmu dengan keadaan redha. Allah Ta'ala redha kepada kamu dan kamu redha kepadanya. Fadkhuli fi ibadi. Allah Ta'ala sebut iktiraf dia, masuk engkau ke dalam golongan hamba-hambaku. Rupanya panggilan hamba ni adalah darjat yang paling tinggi. Allah Ta'ala iktiraf kita hamba dia. Cukup tuan-tuan. Allah Ta'ala kata hamba-ku. Sebab ramai orang yang tak jadi hamba Allah. Allah Ta'ala bila bagi makam yang tinggi, dia kata wahai hamba-ku, masuk engkau ke dalam golongan hamba-hamba-ku yang aku kasihi. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuk engkau dalam syurga aku. Baru boleh masuk syurga bila dapat pangkat hamba ni, baru boleh masuk. Tok, kita ni hamba apa atas dunia ni? Kan ramai orang, afara'aita man ittakhaza ilahahu hawa. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, tidakkah kau melihat orang-orang yang mengambil hawa nafsunya itu sebagai Tuhan? Hawa nafsu pun jadikan Tuhan. Benda lain apa, tak lagi banyak lagi kita menuhankan selain daripada Allah yang tanpa kita sedari. Jadi sekurang-kurang nafsu yang selamat itu nafsu mutmainnah. Mutmainnah ni jamin syurga. Mati sung syurga. Turun bawah sikit, itu kena hisab yang dahsyat. Baik, cukup setakat itu. Dah siap payung lagi ni. Hajar dah payung dah saya. Macam main netball. So kita tangguh dulu, dan insyaAllah kita akan sambung untuk kuliah yang kedua dalam bab Tauhid, Risalah Al-Bajuri fit Tauhid. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr.